Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Okey, saya harap semua dalam keadaan baik-baik sahaja insya-Allah. Okey, baiklah, saya Ainul Syakirah binti Adnan akan mempresentasikan materi yang terakhir, makalah yang berjudul Studi Kasus Kejiwaan Keagamaan Masyarakat Perkotaan. Sebelum mulai, saya ingin meminta maaf kerana saya memakai PPT. Ia hanyalah bertujuan untuk memudahkan kita semua lebih memahami materi. Okey, baiklah. Kita mula dengan makna ataupun maksud kota dulu ya. Okey, apakah kota? Kota dalam bahasa Arab adalah Madinah, manakala dalam bahasa Inggeris kota adalah city. Akan tetapi makna kota yang lebih mudah untuk difahami ialah melalui karakter dan mental manusianya sebagai pelaku masyarakat kota. Ya, bukan pada makna tempat lokasinya. Okey, menurut Hans Dieter Evers 1986, wilayah kota dapat dijelaskan dengan 3 variabel pokok. Okey, variabel yang pertama adalah status sosial, seterusnya segregasi etnis ataupun pemisahan etnis, dan yang ketiga adalah budaya kota. Okey, bilakah bermulanya konsep kota ni? Iaitu pada zaman Renaissance. Okey, pada zaman Renaissance iaitu zaman pembaharuan pada abad ke-14 hingga abad ke-17 di barat. Okey, yang mana unsur-unsur modernisasi telah masuk dalam konsep desa. Okey, ada beberapa proses yang berlaku juga, antaranya adalah proses modernisasi ni telah mengakibatkan beberapa proses terhadap suatu tempat menjadi kota, yang mana antara proses ni ialah proses urbanisasi, iaitu perkembangan bandar. Okey, yang mana desa menjadi mengalami pembaikan menjadi kota, dan seterusnya proses transmigrasi ataupun proses perpindahan secara besar-besaran. Okey, dan seterusnya proses civilization ataupun ketamadunan. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk dalam konsep masyarakat perkotaan. Apakah pendapat ahli ataupun definisi masyarakat perkotaan mengikut ahli, menurut para ahli? Okey, menurut Imam Durkheim mengatakan bahawa masyarakat perkotaan ini adalah tertuju pada sebuah solidaritas. Okay, di mana solidaritas masyarakat perkotaan, Gesellschaft, menurutnya sangat berbeza dengan masyarakat pendesaan, Gemeinschaft. Okay, jadi Durkheim ni mengartikan masyarakat kota melalui solidaritas. Apakah solidaritas? Solidaritas itu adalah nilai kebersamaan. Okey, seterusnya, tokoh yang seterusnya adalah Karl Marx. Karl Marx ni, dia mendefinisikan masyarakat perkotaan ni dengan sistem kapitalisme yang berlaku di antara kaum borja, iaitu kaum kaya, dan kaum proletar, iaitu kaum miskin. Tokoh seterusnya adalah Max Weber. Okey, menurut Max Weber ni juga, dia memberi konsep bahawa masyarakat kota ni terkait dengan semangat kapitalisme. Apakah kapitalisme ini? Kapitalisme ini adalah satu konsep tentang keuntungan, yang mana keuntungan itu mengandungi ciri individual, bergantung pada individual. Bukan dari campur tangan kerajaan, government ataupun sebagainya. Jadi, bila konsep keuntungan ni berdasarkan individual, maka akan mengakibatkan golongan borja ataupun golongan kaya semakin kaya dan golongan miskin, proletar, semakin miskin dan semakin tertindas. Okay. Jadi, dari sinilah masyarakat kota ni boleh difahami sebagai masyarakat pendatang ataupun urban society. Okey, nanti saya akan jelaskan apakah urban ataupun urbanisasi ni. Okey, seterusnya kita masuk kepada lifestyle ataupun gaya hidup di kota. Okey, gaya hidup di kota kita boleh tengok dari segi sosial, seterusnya dari segi budaya, seterusnya dari segi ekonomi dan dari segi mental ataupun psikologi. Okey, baiklah, kita masuk dalam fasilitas-fasilitas di kota. Okey. Okey, seperti yang teman-teman boleh lihat, itu adalah RS, rumah sakit, yang mana teknologinya lebih moden berbanding di desa ya. Seterusnya mall, ya, pusat berbelanja. Seterusnya bank untuk menguruskan keuangan. Seterusnya institusi pendidikan seperti sekolah ataupun universitas. Seterusnya pusat kota. Okey, pusat kota sangat penting bagi
sesebuah kota kerana mengikut sejarah dalam proses civilization ataupun proses ketamadunan adalah bergantung kepada kemajuan pusat kota-kota tersebut. Jadi jika kota tersebut berfungsi dengan baik, maka kota tersebut mencapai tamadun yang baik. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita boleh lihat dari segi transportasi di kota. Transportasi di kota lebih moden dan lebih canggih berbanding di desa, yang mana terdapat seperti di dalam PPT ada pesawat, ada kereta, ada mobil, ada motor, ada bis dan ada kapal. Okey, berbanding dengan kehidupan di desa yang mana kebanyakan ataupun mayoritas penduduk di desa ni menaiki kenderaan haiwan seperti sapi, kuda, ada dan kebanyakannya ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan jalan air, okey, menaiki perahu, sampan dan sebagainya. Tapi ada juga di desa yang mengalami proses urbanisasi yang mana ada penduduk di desa yang mula menaiki motor dan mobil. Tapi hal itu sangat sulitlah ditemukan. Okey, seterusnya kita masuk dalam keadaan jalan raya di sana. Okey, jalan raya di kota kita boleh lihat bagaimana pergerakannya sangat pantas dan sangat laju. Kalau di kota masa sangat penting, time is money kalau di kota, yang mana bermaksud masa itu adalah wang. Jadi masyarakat kota sangat mementingkan masa. Okey, bagi mereka membazir masa ni lebih teruk berbanding membazir wang. Okey, kita boleh lihatlah bagaimana pantas dan lajunya pergerakan transportasi di kota. Seterusnya, okey, apabila banyaknya transportasi, maka sudah pasti akan berlaku macet. Okey, beginilah keadaan macet di kota ya. Okey, seterusnya kita masuk dalam foto tersebut tunjuk betapa banyaknya rute yang ada di kota disebabkan keadaan macet tadi. Jadi di mana di kota ni jarak di antara satu tempat tu sangat jauh. Jadi memerlukan rute yang banyak dan memerlukan transportasi yang moden untuk lebih cepat sampai. Okey. Okey, berikut adalah foto bagaimana keadaan lane di atas jalan raya ataupun jalur di atas jalan raya di China. Okey, di negara China, di Beijing, seperti di Beijing dan di Hong Kong, terdapat 50 lane ataupun 50 jalur di atas jalan raya. Betapa banyaknya mobil, betapa macetnya keadaan di atas jalan raya di kota Beijing ataupun di China. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam gaya hidup seterusnya di kota, iaitu gaya hidup di kota sangat instan, sangat-sangat bergantung kepada teknologi, seterusnya sangat mewah. Menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat di mana penghuninya dapat memenuhi hampir semua kebutuhan. Di mana kota ni dapat memenuhi hampir semua keperluan manusia. Okey, lihat. Yang pertama tu adalah online shopping, yang mana pembelian ataupun pemesanan produk berdasarkan daring dalam jaringan ataupun secara online, secara atas talian. Okey, mana yang kita sebagai contoh Shopee pada zaman sekarang kan. Ramai orang memesan barang ataupun produk menggunakan Shopee, menggunakan Gojek dan sebagainya, memesan makan dan sebagainya. Okey, jadi kehidupan di kota ni sangat-sangat instan. Okey, seterusnya kamera. Okey, seterusnya HP ya. HP ni sangat diperlukan untuk komunikasi yang lebih laju dan lebih pantas. Okey, berbanding kehidupan di desa. Dan seterusnya adalah mesin cuci. Kita boleh lihat kalau di desa kebanyakan orang menggunakan cara manual, yang mana ramai orang mencuci kain atau mencuci baju di sungai. Tetapi kalau di kota sangat sulit untuk menemukan sungai. Okey, dan masa pun sangat-sangat suntuk, masa sangat-sangat terhad di kota. Jadi masyarakat kota inginkan sesuatu yang instan, maka penggunaan mesin cuci sangat luas di kota. Seterusnya rice cooker, okey, untuk mempercepatkan atau mempermudahkan proses memasak. Okey. Seterusnya, kehidupan di kota sangat berunsurkan multiracial ataupun heterogen. Apakah multiracial ataupun heterogen ni? Multiracial ni adalah bermaksud kehidupan di kota ni sangat berbilang kaum, sangat pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Okey, kalau kita lihat pun di kota, di Jakarta lah kita akan temukan WNR, betul tak? Kalau di desa sangat sulit untuk kita temukan WNR. Okey. Jadi di kota ni lah kita dapat lihat
WNR. Dari mana WNR ni muncul? Dia daripada proses yang tadi tu. Proses urbanisasi, yang mana proses urbanisasi ni merupakan perkembangan bandar. Suatu tempat desa yang mengalami penambahbaikan menjadi sebuah bandar. Itu adalah proses urbanisasi. Yang kedua, proses transmigrasi ataupun migrasi, iaitu proses perpindahan. Transmigrasi ni adalah perpindahan secara besar-besaran, manakala migrasi adalah perpindahan atas sesuatu faktor. Okey, ada yang berpindah ke kota ni disebabkan urusan kerja, urusan belajar dan sebagainya. Sebagai contoh saya sendiri, saya dari Malaysia pergi ke Riau, Pekanbaru untuk belajar. Jadi teman-teman boleh bertemu dengan saya. Jadi kehidupan di kota ni memang multirasial ataupun heterogen ya. Seterusnya proses pariwisata, pelancongan. Jadi disebabkan proses pelancongan ni lah kita boleh lihat banyak WNR di kota. Okay, kerana mereka melawat-melawat wisata dan sebagainya di kota. Okay, seterusnya kita masuk dalam kepribadian masyarakat kota. Okay, masyarakat kota ni tak lari daripada peribadi introvert dan extrovert. Yang mana introvert ni adalah peribadi yang manusia yang sukakan ketenangan, manusia yang sukakan kesunyian, manusia yang sukakan yang lebih suka pendiam, yang lebih suka di belakang layar dan sebagainya. Okay, yang mana lebih kalem, yang lebih pendiam berbanding extrovert yang suka bersosialitas. Okay. Jadi masyarakat di kota tidak lari dari konsep kepribadian introvert dan extrovert ni. Ada juga. Okay. Seterusnya, masyarakat kota ni kebanyakannya mayoritasnya bergerak secara komunal lah. Yang mana bekerjasama dalam kebersamaan. Okay, mereka lebih suka bersosialitas. Okay, terutama dalam kalangan anak-anak muda, memang sering kita lihat anak-anak di kota ni, anak-anak muda di kota ni memang sering suka bersosialitas. Okay, dalam apa jua hal. Okay. Seterusnya, kepribadian masyarakat kota ni kebanyakannya mayoritasnya adalah bersikap individualistik ya, yang mana ada yang bersikap independent, okay, bersikap berdikari, mandiri, okay. Seterusnya mempunyai keunikan tersendiri dan dengan wujudnya kemodenan ataupun teknologi sekarang ni seperti medsos, seperti laptop, HP yang canggih dan sebagainya menjadikan sikap ataupun unsur individualistik ni semakin tebal dan semakin tinggi dalam diri masyarakat kota. Okay, banyakkannya kalau boleh kita tengok pun, walaupun kita tengok anak-anak muda sekarang nongkrong ataupun dalam kalangan keluarga sedang nongkrong pun mereka lebih memerhatikan HP masing-masing berbanding bersosialitas tadi tu. Jadi boleh dikatakan kemodenan kecanggihan teknologi menghakislah nilai-nilai sosialitas dalam masyarakat kota. Okay. Seterusnya, masyarakat kota sangat workaholic. Okay, sangat mengalami kecanduan kerja. Sebab apa? Sebab di kota ni biaya hidup sangat tinggi. Okay. Jadi banyak masyarakat yang ingin lebih mapan, okay, dalam kehidupan. Dan mereka sangat seperti yang saya katakan sebelum ni, time is money bagi masyarakat kota. Jadi masa itu adalah wang. Jadi mereka sangat memanfaatkan masa. Seperti kita lihat di Jepang, Jepang merupakan salah satu negara yang sangat workaholic, yang sangat menekankan tentang kerja. Okay. Bagi mereka, workaholic ni adalah suatu motif ataupun suatu misi mereka. Okay. Sebab nakkan kehidupan yang lebih baik, nakkan negara yang maju dan sebagainya untuk mencapai negara yang moden dan negara yang maju. Okay. Sebab tu kita boleh lihat di Jepang memang teknologinya, memang ekonominya sangat baik lah. Okay. Sebabkan kebanyakan di sana banyak yang workaholic berbanding masyarakat di negara-negara lain banyak yang suka sepele dan sebagainya. Okay, seterusnya masyarakat di kota ni kebanyakannya berfikiran rasional yang mana mereka sangat mementingkan logika berbanding emosi. Okay. Seterusnya, masyarakat kota juga boleh disifatkan sebagai ciri-ciri materialistik
yang mana mementingkan kebendaan. Okey, hampir semua urusan, urusan yang melibatkan masyarakat kota ni pastinya akan mengandungi unsur-unsur materialistik, terutamanya dalam urusan transaksi, jual beli dan sebagainya, pastinya akan mementingkan teori materialistik. Seterusnya, masyarakat kota sangat-sangat kompetitif. Kompetitif ni adalah daya saing yang kuat. Kenapa daya saing yang kuat? Iaitu sebab itulah kebanyakan masyarakat kota ni workaholic kerana semangat kompetitif yang kuat dalam diri mereka. Mereka ingin lebih mapan, mereka ingin lebih viral, lebih popular. Jadi yang boleh kita lihat pun memang di kota lah ramai masyarakat kota yang menjadi aktor dalam bidang entertainment dan sebagainya. Mereka ingin viral, mereka ingin popular. Jadi mereka menjadi penyanyi, menjadi aktor, menjadi aktris dan sebagainya untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik, untuk menjadi diri mereka, untuk membuat diri mereka lebih dikenali ramai dan sebagainya. Sebab tu orang di kota ni sanggup melakukan apa sajalah untuk lebih mapan ataupun untuk lebih kehidupan mewah. Seterusnya kita masuk ke dalam gejala mental ataupun mental disorder yang ada di kalangan masyarakat kota. Yang pertama ialah envy. Envy ni adalah perasaan iri hati. Dia ada perbezaan dengan jealousy ataupun cemburu. Selalunya, jealousy ataupun cemburu ini dikaitkan dalam perhubungan yang mana ia melibatkan antara hubungan lelaki dan perempuan lah selalunya. Tapi envy ni adalah lebih kepada iri hati terhadap pencapaian orang lain. Jadi disebabkan sifat kompetitif ataupun daya saing yang kuat di antara masyarakat kota ni lah yang akan menimbulkan envy, yang akan menimbulkan iri hati terhadap pencapaian orang lain. Yang mana kita akan lebih rasa iri hati ataupun lebih berasa iri, cemburu terhadap orang yang sukses dan sebagainya. Seterusnya, split personality ataupun kecelaruan personality. Benda ni sangat biasa di kalangan masyarakat kota. Mereka mengalami kecelaruan personality kerana kebanyakannya berlaku dalam kalangan kanak-kanak lah, sebab bila ibu bapa di kota ni sangat-sangat workaholic, jadi masa mereka bersama anak-anak tu sangat singkat, sangat sekejap. Jadi ia membuatkan anak-anak tidak mendapat kasih sayang ataupun tidak mendapat didikan agama ataupun didikan yang cukup. Jadi ia akan membuat kanak-kanak ni menjadi split personality, di mana di rumah berbeza, di sekolah berbeza dan di luar pun berbeza. Jadi hal ini sangat biasa ditemukan dalam kalangan masyarakat kota. Seterusnya, depression ataupun depresi. Kenapa wujud perasaan depresi ni? Seperti tadi yang saya jelaskan, bahawa kehidupan di kota ni biaya hidupnya tinggi. Kita perlu memikirkan ada masyarakat yang kalau di kota ni sangat terhad lah untuk mendapatkan rumah sendiri. Jadi ada orang yang ngekos. Jadi bila harus ngekos, jadi banyak biaya yang perlu difikirkan. Biaya ngekos, biaya transportasi, biaya makan dan sebagainya. Ataupun semangat kompetitif yang terlalu tinggi ataupun perasaan iri hati yang sangat tinggi akan menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Seterusnya mengalami depresi ataupun depression yang kuat lah. Seterusnya anxiety, cemas. Saya akan jelaskan kenapa anxiety sangat kuat dalam kalangan masyarakat kota. Tapi masyarakat kota memang sangat-sangat anxiety yang kuat. Seterusnya insecure. Insecure ni sangat biasa dalam kalangan wanita, dalam kalangan wanita di masyarakat kota. Yang mana ia boleh dimaksudkan dengan perasaan tidak nyaman ataupun tidak puas. Seperti dalam foto yang tu, sekarang dengan kemunculan medsos, banyak mengikut psikologi, banyak wanita yang sangat insecure terhadap bilangan ataupun jumlah likes ataupun jumlah share dalam medsos mereka. Yang mana kecantikan mereka tu bergantung kepada nilai ataupun jumlah likes. Benda ni sangat biasa berlaku dalam wanita,
terutamanya wanita lah di kota. Okay, seterusnya mereka merasakan diri mereka tak cantik, merasakan diri mereka tidak cukup kurus. Okay, jadi standard of beauty tu selalunya wanita di kota ni berasa insecure kerana mereka merasakan mereka tidak cukup dalam, mereka tidak menepati syarat-syarat standard of beauty ataupun tidak menepati syarat-syarat kecantikan yang seperti ingin lebih cerah, ingin lebih kurus dan sebagainya. Okay. Perkara ini biasa berlaku di kalangan wanita lah selalunya. Manakala di kalangan lelaki juga sering, yang mana lelaki terlalu mengejar konsep mapan. Okay. Mereka sangat berlumba untuk mencari kerjaya dan sebagainya. Okay. Sangat mereka mudah, selalunya wanita ni akan lebih mudah sensitif terhadap rupa paras, okay, ataupun terhadap wajah. Okay, jadi wanita ni akan berbelanja sebanyak mungkin untuk make up, untuk alat solid dan untuk skincare berbanding dengan lelaki. Lelaki ni akan lebih berbelanja terhadap seperti mobil, seperti motor dan sebagainya. Jadi lelaki ni sangat sensitif kalau disentuh soal mapan. Okay? Kalau wanita pula sangat sensitif disentuh soal rupa paras ataupun wajah. Okay, seterusnya kita masuk pula dalam crime ataupun pidana di kota. Okey, jadi crime atau pidana di kota ni sangat tinggi berbanding di desa. Okey, kita boleh lihat budaya copet, membunuh ataupun buli. Seterusnya pidana cyber. Okey, seterusnya jenayah perkosa ataupun dan bunuh diri sangat tinggi. Kerana apa? Kerana depresi tadi, kerana envy tadi, okay, kerana dendam dan sebagainya. Itulah yang membuatkan crime ataupun pidana di kota ni sangat tinggi. Okay, statistika ataupun fakta menunjukkan memang terutamanya gejala membunuh diri memang terlalu banyak di kota. Okay. Selalunya di barat lah. Okay. Susah untuk dijumpa, untuk ditemui di negara Muslim. Kerana kalau dalam konsep Muslim ni, membunuh diri ni adalah dosa besar. Okay. Selalunya ditemui dalam kalangan masyarakat barat dan masyarakat etis lah. Kerana mereka tidak mempercayai Tuhan. Jarang-jarang lah ditemui dalam golongan masyarakat yang beragama. Okay. Gejala bunuh diri ni. Okay. Jenayah ataupun pidana perkosa. Okay, disebabkan sikap bersosialitas yang terlalu ekstrim membuatkan wanita tu mudah untuk lebih mudah terdedah kepada gejala kemungkinan ataupun possibility untuk diperkosa. Okay, bullying ataupun membunuh. Okay, banyak kasus-kasus pidana, kasus bunuh sebagainya berlaku di kota. Sebab apa? Sebab biaya hidup di kota ni sangat menekan. Okay, sangat tinggi membuatkan kewarasan manusia tu kadang-kadang melawan. Okay, kadang-kadang melawan sikap rasional. Walaupun kebanyakan masyarakat kota ni berfikiran rasional, namun tekanan hidup ataupun depresi ataupun gejala mental disorder tadi tu kadang-kadang mampu menewaskan rasional ataupun rasionalitas dalam masyarakat kota ni. Okay. Gejala copet juga banyak kerana desakan hidup, buatkan orang berfikir untuk mencuri dan sebagainya, merampok dan sebagainya. Perkara itu adalah perkara yang sangat biasa di kota. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam entertainment ataupun amusement. Hiburan di kota. Okey, kebanyakan anak muda lah kalau di kota. Jika mereka mengalami stres ataupun masalah, mereka akan mencari amusement ataupun entertainment seperti berkaraoke ataupun menonton bioskop. Okay, tapi seterusnya, okay, kegiatan aktivitas ataupun olahraga seperti olahraga, pergi ke gym, okay, bermain bola dan sebagainya. Itu adalah kegiatan ataupun tindakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami stres. Okay, pada masa lapang, pada masa terluang, selalunya masyarakat kota akan luangkan masa mereka dengan olahraga ataupun hiburan tadi. Okay, tapi olahraga ataupun hiburan tadi itu tidaklah terlalu membantu
dalam menangani ataupun mengawal mental disorder. Mental disorder ni memerlukan rujukan pakar ataupun pakar psikiatri. Kerana itu melibatkan mental dan jiwa. Ia melibatkan psikologi seseorang. Kalau stres yang ringan-ringan bolehlah diatasi dengan cara entertainment, amusement ataupun dengan kegiatan aktivitas olahraga ni. Tapi jika ada mengalami gejala mental ataupun mental disorder tadi, tidak boleh dibantu hanya dengan cara entertainment ataupun olahraga semata-mata. Seterusnya kita masuk dalam doktrin keagamaan. Bagaimana apakah doktrin-doktrin keagamaan yang berlaku dalam masyarakat kota? Selalunya, yang pertama adalah liberalisme. Apakah liberalisme ini? Liberalisme ini adalah gerakan ataupun ideologi yang sangat memperjuangkan kebebasan secara ekstrim. Liberalisme ni sangat ditolak dalam Islam lah. Kenapa? Kerana melalui liberalisme ni lah, melalui aktivitas perjuangan kebebasan ni lah, memperjuangkan hak kebebasan ni lah, menjadikan feminisme semakin meningkat. Yang mana dalam Islam ni, sebenarnya ramai yang memikirkan bahawa wanita dalam Islam ni sangat rendah martabat. Sedangkan dalam Islam, wanita sangat martabat wanita ni sangat tinggi. Cumanya wanita tidak boleh menjadi imam dalam solat. Kerana wanita ni boleh menjadi fitnah. Cuba anda fikir logika, secara logika. Mengapa dalam pengiklanan sesuatu produk, ataupun marketing suatu produk tu mesti menggunakan wanita. Kerana wanita ni akan membuatkan orang tertarik. Walaupun suatu syarikat tu sedang mempromosikan mobil, tapi pasti akan dimasukkan model wanita. Kerana untuk menarik perhatian. Jadi sebab itulah secara logikanya dalam Islam, mengapa waktu ibadah atau waktu solat wanita tidak boleh menjadi imam? Kerana ia akan menjadi akan membuatkan orang lain menjadi salah fokus. Akan membuatkan orang menjadi tidak khusyuk dalam solat. Jadi mustahil lah untuk wanita menjadi imam dalam solat. Bukannya melibatkan hak keselamatan, hak sama rata ataupun hak kebebasan, tidak. Ini tidak menyentuh sensitiviti sebenarnya. Itu untuk orang yang berfikir secara baik lah, ataupun yang memahami agama dengan baik, insyaAllah dia tidak akan berfikiran liberalisme. Seterusnya, sekularisme. Sekularisme ni adalah ideologi mengasingkan agama dan urusan keduniaan. Selalunya sekularisme ni masuk dalam ideologi politik. Kebanyakan, memang banyak pun partai politik yang membelakangkan agama. Yang mana mereka mementingkan keduniaan. Benda ni sangat normal berlaku. Seterusnya, pemikiran ideologi pluralisme, yang mana sikap tolerans yang sangat tinggi terhadap antaragama yang membuatkan proses sinkretisme berlaku. Perkara ni sangat bahaya sebab apabila kita sebagai seorang Muslim, sebagai contoh, jika kita terlalu bersikap tolerans, ia akan mencetus pluralisme. Jadi pluralisme ni lah yang akan menghasilkan pemikiran liberalisme dan sekularisme. Benda ni sangat banyak berlaku dalam kalangan orang Islam. Banyak Muslim sendiri yang berfikiran liberal, berfikiran sekular dan sebagainya. Kononnya mahu bersikap toleran, tapi terlalu bertoleransi pun tidak boleh. Kita perlu ada pegangan yang kuat dan utuh. Manusia mempunyai spiritual awareness, yang mana bermaksud kesedaran rohani. Menurut Charlene A. Westgate, mengemukakan ada 4 dimensi ataupun 4 dimensi spiritual awareness, iaitu meaning of life, iaitu tujuan hidup. Spiritual awareness ataupun kesedaran rohani ini akan wujud apabila manusia itu memahami tujuan hidup dia. Seterusnya, intrinsic value. Intrinsic value ni adalah nilai harga diri, yang mana kesedaran rohani ni bergantung kepada keberanian ataupun kesedaran seseorang tu. Seterusnya, transcendent. Transcendent adalah keunggulan. Seterusnya, community of shared values and support. Kesedaran rohani ni akan muncul apabila komunitas nilai berkongsi dan nilai mendukung tu tinggi dalam diri seseorang.
Seterusnya, kalau mengikut Islam, secara kudrati ni manusia ni diciptakan oleh Allah sebagai makhluk religius. Dan manusia ni lahir sebagai makhluk monopluralis. Apakah makhluk monopluralis? Mono ni boleh dipahami bahawa manusia ni secara zahir kita nampak manusia ni mempunyai jasad yang mono, Tapi pluralisnya di dalam, secara abstraknya yang mana manusia ni memiliki roh, kemudian akal, kemudian kolbun ataupun hati dan kemudian hawa nafsu. Ni manusia ni walaupun secara zahirnya kita nampak jasad, namun dia diberikan pluralis secara kompleks. Manusia ni adalah makhluk kompleks, mana dikurnia roh, dikurnia akal, dikurniakan hati dan dikurniakan hawa nafsu. Ada 3 jenis nafsu yang paling pokok dalam diri manusia. Yang pertama, nafsu amarah, yang mana nafsu ini selalu mendorong kita untuk melakukan kesesatan dan kejahatan. Seterusnya nafsu lawamah, iaitu nafsu menyesal, yang mana nafsu lawamah ni akan muncul apabila nafsu amarah ni menguasai dirilah. Seterusnya nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang terkendali oleh akal dan kalbu tadi ataupun hati sehingga dirahmati Allah Ta'ala. Selalunya dia akan mendorong pada ketakwaan ataupun hal-hal yang positif. Pada diri manusia ni ada sejumlah potensi atau untuk memberi arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut kita gelarkan kalau pemahaman dalam Islam adalah hidayah. Ada 5 jenis hidayah. Ada banyak pendapat tentang hidayah manusia. Hidayah kepada manusia. Yang paling masyhur ada 5. Yang pertama hidayah ilhami. Yang mana hidayah ilham ni adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Yang mana sebagai contoh, bila seorang bayi lapar, dia akan menangis menunjukkan bahawa dia lapar. Jadi ibu-ibu secara automatik akan mengetahui bahawa bayi itu sedang lapar. Itu adalah hidayah ilhami lah. Seterusnya hidayah hawasi, yang mana manusia dikurniakan panca indera. Jadi disebabkan panca indera tu manusia mampu mempunyai emosi dan merespon terhadap emosi tersebut. Contohnya jika manusia merasakan kesedihan, maka manusia akan menangis. Jika manusia mengalami kegembiraan, maka manusia akan ketawa. Seterusnya hidayah akli, akal. Disebabkan hidayah akli inilah manusia mampu berfilsafat. Manusia mampu berfikir dengan baik, berfikir secara logika, berfikir secara rasional dan sebagainya. Seterusnya hidayah din, iaitu fitrah beragama. Setiap manusia akan dikurniakan rasa ataupun fitrah untuk merasa takut terhadap sesuatu. Jadi boleh katakan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini akan mempunyai rasa ataupun fitrah untuk beragama. Seterusnya adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah taubat nasuha yang dikurniakan kepada setengah orang yang terpilih. Tetapi hidayah taufik ini bukanlah semata-mata konsep manusia terpilih sahaja. Hidayah taufik hendaklah dicari. Jadi melalui pendekatan ini, agama ni pun dah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Jadi kehidupan di kota ni boleh dikatakan bahawa nilai-nilai keagamaan di kota ni terhakis. Jadi ada beberapa inisiatif seperti bimbingan keagamaan, motivasi keagamaan ataupun kaunseling keagamaan. Seperti dalam agama Buddha, agama Buddha tu sendiri adalah agama filsafat yang mengajarkan tentang moral dan etika. Dalam agama Buddha ada mengajar tentang konsep nirwana. Yang mana manusia yang sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik penganut Buddha ialah manusia yang mencapai nirwana, iaitu kesedaran agung. Bagaimana manusia itu mencapai nirwana? Apabila dia terlepas dari nafsu dan keinginan duniawi. Seterusnya, dalam agama Hindu pun ada mengajarkan tentang karma. Yang mana karma ni merupakan akibat atas perbuatan lampau ataupun perbuatan sekarang. Jadi, jika manusia masih mengalami karma, maka manusia akan mengalami proses reinkarnasi ataupun kelahiran semula. Jadi, secara tidak langsung, perkara ini akan menjadi motivasi untuk penganut-penganut agama Hindu untuk mengejar taubat, untuk mencapai moksa yang mana kehidupan abadi. Seterusnya adalah agama Kristian. Setiap gereja ada mengadakan sesi kaunseling dan upacara sakramen, yang mana upacara ritual yang membersihkan hati, dan Kristian ada mengajar konsep eskatologi yang mana ianya meramal tentang masa hadapan.
Dan dalam agama Kristen sendiri mengikut sejarah, ada seorang tokoh yang bernama Pythagoras. Konsep beliau sangat mempengaruhi, yang mana dia mengutarakan konsep mengharuskan meninggalkan kehidupan material dalam rangka membersihkan roh. Jadi menurut Pythagoras ni, untuk meninggalkan kehidupan material, untuk membersihkan roh, maka manusia harus meninggalkan kehidupan material. Okay? Khususnya agama Neoplatonisme. Okay. Dalam agama Neoplatonisme ni, tokoh tersebut adalah Plotinus. Plotinus ni menyatakan bahawa dalam rangka penyucian roh yang telah kotor, okay, sehingga dapat menyatu dengan Tuhan, harus meninggalkan dunia. Okay. Jadi, kebanyakan agama memang ada sesi motivasi ataupun kaunseling keagamaan yang tersendiri. Maksudlah Islam. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan akhlak. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Okay, hadis riwayat Ahmad. Pada masa Rasulullah, belum wujud lagi istilah tasawuf. Okay, istilah tasawuf ni muncul pada abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim Al-Kufi, yang mana dia meletakkan perkataan As-Sufi di belakang namanya. Okay, dalam sejarah Islam sebelum timbulnya aliran tasawuf ni, terlebih dahulu muncul aliran zuhud. Okay, aliran zuhud ni lebih awal, iaitu pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah. Jadi ada beberapa pendapat yang mendefinisikan sufi ni. Ada yang mendefinisikan sufi ni sebagai merujuk kepada mantel yang dipakai oleh zahid-zahid Islam pada waktu tu. Ada juga yang mengatakan sufi ni berasal dari perkataan sofa yang bermaksud penyucian jiwa. Dan ada setengah orang yang mendefinisikan sufi ni daripada perkataan ashab as-sufa. Okay, ashab as-sufa ni adalah golongan-golongan yang sering menghabiskan masa di serambi masjid Nabi untuk bersembahyang. Okay, seterusnya. Okay. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf ni adalah fasa yang mendahului tasawuf. Okay, menurut tokoh Harun Nasution, perkara yang paling penting bagi seorang calon sufi ialah zuhud. Yang mana zuhud ni bermaksud meninggalkan dunia dan hidup kependaan. Okay, sebelum jadi sufi, seseorang tu harus terlebih dahulu menjadi zahid. Apabila menjadi zahid, barulah ia akan meningkat menjadi sufi. Namun, tidak semua zahid ataupun tidak semua orang yang zuhud adalah seorang sufi. Tetapi seorang sufi sudah pasti merupakan seorang zahid. Okay, ada beberapa pendapat ulama tasawuf yang menyenaraikan makam-makam di dalam zuhud. Menurut Al-Ghazali, okay, makam zuhud ni ada 8. Yang pertama at-taubah, iaitu taubat. Seterusnya as-sabru, kesabaran. Seterusnya al-faqru, kefakiran. Seterusnya az-zuhud, kezuhudan. Seterusnya at-tawakkul. Seterusnya al-mahabbah, kecintaan. Seterusnya al-ma'rifah, pengetahuan. Dan ar-ridha, keridhaan. Okey, seterusnya menurut At-Tusi, dia menempatkan makam zuhud sama seperti Al-Ghazali, cumanya ada satu perbezaan yang mana menurut At-Tusi tiada mahabbah, tetapi digantikan dengan al-wara', iaitu kewarakan. Okey. Seterusnya mengikut Al-Kushairi, menempatkan zuhud ni dalam urutan makam at-taubah, al-wara', az-zuhud, at-tawakkul dan ar-ridha. Okey. Kalau di Indonesia sendiri, wujud tasawuf kota, yang mana tasawuf kota ni lebih mengedepankan nilai-nilai substantif tasawuf tu sendiri berbanding formalisme dan formalismenya. Okey, ada beberapa istilah lain bagi tasawuf kota, iaitu tasawuf modern, yang mana tokohnya ialah Buya Hamka, ataupun istilah neo-sufisme, yang mana para ahlinya ialah Nur Khalis Majid dan Aziumardi Azra. Okay, tasawuf kota ni dia bersifat substantif berbanding formalisme. Okay, yang mana formalisme ni memerlukan ada mursyid, memerlukan ada wirid dan memerlukan ada makam-makam yang tersendiri. Okay. Okay. Banyak fenomena spiritualitas masyarakat perkotaan yang berlaku di kota, seperti berkembangnya majlis-majlis keagamaan, kursus-kursus tasawuf spiritual yang diselenggarakan oleh lembaga semacam manajemen kalbu oleh
Jim, Paramadina, Az-Zikra oleh Ustaz Arifin Ilham, ESK oleh Ari Ginanjar dan lain-lain. Wujud juga organisasi-organisasi keagamaan di universitas-universitas di kota-kota besar. Sebagai contoh, Jamaah Al-Khidmah yang mana dipelopori oleh mahasiswa dari kampus ITS, kampus UNAR, UNESA dan UIN. Okay. Sekarang zaman semakin moden, bimbingan melalui televisi pun muncul, melalui istilah dakwah tainment, dakwah melalui media sosial, melalui YouTube dan filem-filem. Seterusnya adalah peran MUI, peran-peran Majlis Ulama Indonesia. Okey, kesimpulannya walaupun pada zahirnya kita lihat kehidupan di kota ni menghakis ataupun mengikis nilai-nilai keagamaan dalam diri masyarakat kota, namun sebenarnya agama itu sendirilah yang menjadi penawar bagi kehidupan manusia, yang mana dalam Islam firman Allah SWT, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam. Jadi Islam merupakan cara hidup yang terbaik bagi umat. Walau di mana pun manusia itu hidup, di desa ataupun di kota, jika mengamalkan agama Islam, maka insyaAllah orang-orang tersebut akan selamat. Baiklah. Sebelum saya tutup, saya akan tunjuk sedikit video tentang proses urbanisasi. Supaya teman-teman lebih memahami konsep urbanisasi. Teman-teman boleh lihat. Okey, yang mana manusia dulu kebanyakannya nomad, hidup di hutan, hidup di pinggir sungai, hidup dengan binatang. Hidup waktu tu tak tersusun lagi. Yang mana manusia pada waktu tu, masyarakat pada waktu tu banyak yang mempelopori bidang agraris, pertanian. Hidup di sekitar sungai. Jadi mereka banyak bertani, banyak pada agraris, pertanian. Khususnya di kota, seterusnya naik kepada proses ketamadunan, ada pusat kota, ada ekonomi dan sebagainya. Mula ada transportasi yang mana menggunakan kenderaan hewan dan ada jalan darat, jalan air, ada pelabuhan. Mana apabila jalan air boleh digunakan, maka pelabuhan akan wujudlah. Sebab kedatangan masyarakat luar ke negara lain kan, benua Asia ke benua Eropah sebagai contoh. Seterusnya makin berkembang. Kita boleh lihat, kita boleh tengok ataupun rujuk zaman-zaman kolonial. Antara pelabuhan yang terkenal di Nusantara ni adalah Pelabuhan Melaka. Di mana kerajaan Kesultanan Melaka, Rameswara. Ini adalah proses urbanisasi yang mana mengalami pemodenan. Dan sampailah zaman sekarang. Yang mana sebuah tempat tu mengalami kemodenan yang semakin tinggi. Bangunan-bangunan pun tinggi, semuanya mencapai langit. Kita boleh lihat di Dubai sebagai contoh. Mula ada pendidikan dan sebagainya, makanan pun semakin banyak. Ada proses-proses industri. Ini adalah ramalan lah. Pada zaman akan datang, mungkin akan lebih moden. Inilah kajian-kajian sains atau ramalan-ramalan sains. Bagaimana dunia pada masa akan datang. Sekian itu saja. Tentang proses urbanisasi.
Sekian itu saja presentasi dari saya, Ainul Syakira binti Adnan. Saya sangat minta maaf atas sebarang kekurangan. Um, Semoga kita semua dikurnia pemahaman yang baik oleh Allah SWT, dan setiap yang baik yang buruk itu daripada Allah Ta'ala, tetapi yang buruk berlandaskan ikhtiar dan kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.